Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Afika Izzati binti Osman. Hari ini saya akan menerangkan apa itu sintaksis dan apa itu frasa kerja. Baiklah, pertama kali ialah sintaksis. Menurut Muhammad Ra'in Sya'ari alias Muhammad Yatim dan Abdullah Yusof 2009 menyatakan bahawa bidang sintaksis mengkaji tentang bagaimana ayat-ayat dibentuk dan bagaimana ia difahami dalam sesuatu bahasa. Sintaksis juga bermaksud bidang yang mengkaji hukum atau rumus tata bahasa yang mendasari kaedah penggabungan dan penyusunan perkataan atau kelompok perkataan untuk membentuk ayat dalam sesuatu bahasa. Maka jelaslah bahawa bidang sintaksis ini merupakan bidang kajian yang memfokuskan kepada bentuk, struktur dan binaan ayat. Definisi frasa kerja pula ialah binaan yang boleh terdiri daripada satu perkataan atau lebih dan kata intinya kata kerja. Kata kerja ialah kata yang digunakan untuk menyatakan sesuatu perbuatan. Dalam sesebaris ayat, kata kerja juga berfungsi sebagai predikat. Kata kerja merupakan kata kerja yang menjadi inti dalam frasa kerja sama ada yang berlaku atau dilakukan. Contohnya seperti berjalan, makan, memakan, dimakan dan sebagainya. Kata kerja terbagi kepada dua bahagian iaitu kata kerja transitif iaitu perbuatan melampau dan kata kerja tak transitif perbuatan yang tidak melampau. Seterusnya ialah fungsi frasa kerja. Fungsi frasa kerja terbahagi pada tiga jenis iaitu sebagai predikat, sebagai subjek dan sebagai penerang. Yang pertama ialah sebagai predikat. Fungsi frasa kerja sebagai predikat dalam susunan ayat biasa. Contohnya, Alisha bergaya seperti Peragawati. Alisha itu merupakan subjek manakala bergaya ialah frasa kerja yang berfungsi sebagai predikat. Contoh yang lain boleh saya terangkan ialah juru terbang itu melamar kawan saya. Juru terbang itu merupakan subjek dan melamar merupakan frasa kerja yang berfungsi sebagai predikat. Yang kedua ialah frasa kerja berfungsi sebagai subjek. Fungsi frasa kerja sebagai subjek apabila frasa kerja itu berfungsi sebagai frasa nama dalam subjek ayat. Contohnya ialah berjimat cermat, amalan mulia. Berjimat cermat merupakan frasa kerja yang berfungsi sebagai subjek dalam ayat tersebut. Contoh ayat yang lain ialah bersenam, menyihatkan tubuh badan. Bersenam berfungsi sebagai subjek dalam ayat tersebut. Yang ketiga iaitu fungsi frasa kerja juga boleh berfungsi sebagai penerang apabila frasa kerja itu menerangkan frasa nama. Contohnya, keputusan menghukumnya adalah tidak wajar. Menghukumnya merupakan frasa kerja yang berfungsi sebagai penerang kepada frasa nama iaitu keputusan. Contoh yang lain ialah emosi tidak terkawal boleh merosakkan diri. Tidak terkawal merupakan frasa kerja yang berfungsi sebagai penerang kepada frasa nama iaitu emosi. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Kata kerja aktif transitif. Kata kerja yang mengandungi objek yang terdiri daripada frasa nama untuk mengungkapkan maksudnya. Objek terdiri daripada dua iaitu objek tepat dan objek sifat. Kata kerja yang menerima imbuhan awalan iaitu imbuhan me dan imbuhan akhiran iaitu imbuhan kan dan I. Contoh bagi ayat kata kerja aktif transitif ialah yang pertama, murid-murid sedang membaca buku di dalam kelas. Yang kedua, kami membasuh kereta kepunyaan ayah. Dan yang ketiga, dia memasukkan buah itu ke dalam bakul. Itu merupakan contoh bagi ayat aktif transitif. Seterusnya, mari kita lihat kata kerja transitif pasif. Kata kerja pasif iaitu terhasil daripada proses perubahan ayat aktif menjadi ayat pasif. Kata kerja pasif yang mengandungi imbuhan seperti ber, te, di, kan, di, dan ke, an. Kata kerja pasif yang didahului dengan kata nama diri yang pertama dan kata ganti nama diri yang kedua. Mari kita lihat contoh kata kerja transitif pasif. Contohnya, buku itu dibaca oleh murid-murid di dalam kelas. Yang kedua,
Buah itu saya masukkan ke dalam bangku. Ya, dan yang ketiga, kereta kepunyaan ayah kami basuh. Itu merupakan contoh bagi ayat pasif kata kerja transitif. Saya ingin menerangkan mengenai kata kerja aktif tak transitif. Frasa kata kerja aktif tak transitif ialah frasa kerja yang tidak memerlukan penyambut dan objek kerana sudah sempurna maknanya serta boleh berdiri sendiri sebagai ayat. Kata kerja tak transitif boleh dibahagikan kepada dua jenis iaitu kata kerja aktif tak transitif berpelengkap dan juga kata kerja aktif tak transitif tanpa pelengkap. Frasa kerja aktif tak transitif berpelengkap ialah frasa kerja yang memerlukan kata atau frasa tertentu selepas kata kerja untuk melengkapkan maksud ayat tersebut. Sebagai contoh, pengemis itu berselimutkan surat khabar. Ayat di atas tidak akan lengkap tanpa objek surat khabar selepas kata kerja berselimutkan. Frasa kerja aktif tak transitif tanpa pelengkap pula membawa maksud kata kerja atau frasa yang boleh berdiri dengan sendiri dan membawa makna ayat yang hendak disampaikan walaupun tiada kata atau frasa selepas ayat tersebut. Sebagai contoh, mereka berdua asyik berbual. Ayat di atas telah lengkap tanpa wujudnya sebarang objek selepas kata kerja berbual. Namun, kata kerja ini boleh diikuti dengan unsur keterangan sebagai maklumat tambahan. Sebagai contoh, mereka berdua asyik berbual di kedai makan. Di kedai makan merupakan unsur keterangan bagi maklumat tambahan. Baiklah, kita balik pada penggunaan Iron Creek. Iron Creek merupakan sebuah syarikat kecil yang diberi nama Iron Creek Software, di mana syarikat ini pernah membuat salah satu aplikasi yang diberi nama JS Cita 3. JS Cita 3 merupakan satu aplikasi yang mencipta graf sinteks di mana dia persis sama seperti Raja Pohon. Seterusnya, saya akan menerangkan bagaimana penggunaan Iron Creek dalam frasa kerja tak transitif, iaitu frasa kerja tak transitif berpelengkap dan frasa kerja tak transitif tanpa pelengkap. Baiklah, di sini saya akan menerangkan penggunaan JS Cita 3 dalam ayat frasa kerja tak transitif berpelengkap, iaitu pengemis itu tidur berselimutkan surat khabar. Baiklah, kita balik pula kepada ayat bagi frasa kerja tak transitif berpelengkap. Jadi dalam penggunaan Iron Creek, S merupakan ayat, NP adalah subjek, buka kurungan untuk fasa nama dan buka lagi kurungan untuk kata nama. Kata nama bagi ayat tersebut tadi adalah pengemis itu. Dan tutup kurungan untuk subjek. BP adalah predikat dan V adalah fasa kerja. Buka kurungan untuk kata kerja. Kata kerja bagi ayat tersebut tadi adalah tidur berselimutkan. Dan tutup kurungan untuk kata kerja. NP adalah kata nama, iaitu surat khabar. Dan tutup kurungan untuk predikat. Seterusnya, kita lanjut kepada frasa kerja tak transitif tanpa pelengkap, iaitu contoh ayat adalah mereka berdua asyik berbual. Mereka berdua merupakan subjek, asyik berdua merupakan predikat. Jadi kita balik pada penggunaan Iron Creek bagi ayat ini. Okey, untuk penggunaan Iron Creek bagi ayat mereka berdua asyik berbual adalah yang pertama, seperti biasa kita tukar kepada ayat, NP adalah subjek, dan buka kurungan untuk fasa nama dan buka lagi kurungan untuk kata nama, iaitu mereka berdua. Dan tutup kurungan untuk subjek dan buka kurungan untuk predikat dan buka lagi kurungan untuk fasa kerja. Dalam fasa kerja terdapat kata adjektif iaitu asyik dan buka kurungan untuk kata kerja berbual. Dan tutup kurungan untuk penggunaan Iron Creek ini. Baiklah, saya akan menerangkan penggunaan Iron Creek dalam kata kerja transitif aktif.
Contoh ayat yang diambil adalah tukang kebun menebas lalang. Oke, baiklah, kita akan masuk ke dalam web Iron Creek. Pertama sekali, kedudukan paling atas dalam raca pohon adalah ayat. Kemudian diikuti oleh subjek, di mana dalam subjek ini diikuti oleh frasa nama, kemudian kata nama yaitu tukang kebun, kemudian kita akan tutup kurungan. Oke, macam ini. Kemudian kita akan masuk ke dalam bahagian predikat. Predikat diikuti oleh frasa kerja, kata kerja yaitu menebas. Menebas, kita tutup kurungan, kemudian buka kurungan lagi, yaitu kata nama lalang. Kemudian kita tutup kurungan. Yang selebihnya kita boleh padam. Selesai. Seterusnya, saya akan menerangkan penggunaan Iron Creek dalam kata kerja transitif pasif. Contoh ayat yang diambil adalah surat itu dibaca oleh kakak. Oke, seperti biasa kedudukan paling atas adalah ayat, diikuti oleh subjek, dan frasa nama. Kata nama yaitu surat. Kita tutup kurungan, kemudian pen yaitu penunjuk itu. Ini selebihnya kita boleh padam. Kemudian di bagian predikat, diikuti oleh frasa kerja, kemudian kemudian diikuti oleh kata bantu yaitu sedang, tutup kurungan, kemudian kata kerja pasif, yaitu dibaca, tutup kurungan, kata kerja pasif. KS yaitu kata sendi oleh, kemudian kata nama yaitu kakak. Selebihnya kita boleh padam. Oke, selesai. Inilah raja pohon untuk kata kerja transitif pasif. Sebagai kesimpulannya, penggunaan Iron Creek dalam membentuk raja pohon bagi kata kerja telah membawa kita kepada pemahaman yang mendalam tentang peranan, kepentingan dan juga peningkatan yang boleh dicapai melalui penggunaan alat bantu teknologi dalam konteks bahasa Melayu. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.